Terimalah cerpen bertajuk Pengorbanan Seorang Emak. Hajah Maryam binti Haji Ahmad namanya. Emak dilahirkan di kampung Sungai Pau, yakni kampung yang sama tempatnya menetap sekarang. Bagaimanapun, sebenarnya emak ini berdarah Fatani, di mana arwah datuk saya susul galuhnya dari sana, berdarah ulama dan pahlawan. Susu galuh ini dikongsi bersama dengan seorang tuan guru yang sangat terkenal di daerah Sik, iaitu Allahyarham Tuan Guru Haji Saleh Musa, yang namanya sangat tersohor dalam dunia Islam. Cerita susu galuh ini kabarnya bertebaran waris-waris keluarga mak hingga sampai ke Sungai Bayu selama Perak. Sefaham saya, emak lahir dan membesar dalam suasana yang sangat baik. Ini kerana arwah datuk saya pemimpin tempatan. Emak sempat juga bersekolah di sekolah kebangsaan sehingga darjah 3. Pandai membaca Jawi dan Rumi, pandai juga membaca Al-Quran. Emak sempat belajar mengaji di pondok Allahyarham Tuan Guru Haji Abdul Rahman bin Saleh Sungai Pau. Emak dikahwinkan oleh arwah datuk di usia yang sangat muda. Pada hemat saya, mungkin datuk mahu mengubah hubungan persahabatan menjadi hubungan persaudaraan antara dirinya dengan datuk sebelah bapa saya. Hal ini kerana arwah datuk sebelah mak inilah yang bertanggungjawab mengislamkan datuk sebelah bapa saya. Mereka berbesan ketika emak saya berumur 12 tahun dan bapa saya ketika itu berusia 21 tahun. Bagaimana gadis mentah ini menjadi sangat bijak dan tabah menjalani kehidupan rumah tangganya selepas itu, tidaklah saya tahu. Emak selepas berkahwin pernah merantau ke kampung lain mengikut bapa. Mereka berpindah ke kampung Gajah Putih Jeneri untuk bersawah, menanam padi huma di kampung Tembak, lalu akhirnya kembali ke Sungai Pau, bersawah padi dan berkebun getah. Dalam benak saya sering katakan bahawa perjuangan emak menjaga serta membina keluarga kami ini sebagai perjuangan ulungnya. Darah mak tentu menitis ketika dia bertarung nyawa melahirkan 13 orang zuriatnya. Dalam serba kekurangan, emak cuba menyapu minyak tanah ke perut dan betisnya sebagai pengganti minyak angin. Harga sebiji majun untuk wanita selepas bersalin ialah 25 sen sebiji, membuatkan emak hanya berpeluang membelinya sekali sahaja, 6 biji jumlahnya. Selepas itu, emak pandai-pandai sendirilah, katanya. Tidak juga diadukan itu kepada datuk dan nenek yang masih ada ketika itu. Abang-abang dan kakak berbalut kain batik buruk yang mak koyakkan menjadi seperti lampin buat menebak sejuk di waktu malam. Emak sendiri tidur kesejukan bila selimut dari kain pelikatnya terkena kencing anak kecil. Tiada duanya selimut itu. Kami juga biasa tidur berteman asap, dek kerana nyamuk emak membakar sabut di bawah rumah dengan harapan asap itu akan menghalau nyamuk dan tidak menghampiri kami. Darah emak juga mungkin menitis ketika dia bekerja keras membantu bapa mencari rezeki. Tapak tangannya biasa terlihat luka akibat menarik belukar menanam ubi, menyulam anak padi, mengerat, bahkan membanting padi dari jerami. Pisau yang emak pegang ketika menoreh getah bukan sekali menjamah jari, sebanyak parut di tapak tangan itulah jumlahnya. Pernah dikhabarkan darah emak mengalir laju bila mana tunggul dari belukar yang mak munggah laju melayang menusuk ubun-ubun kepala tatkala mentari sudah menjadi merah. Di remang senja itu emak menangis kesakitan. Di sampingnya anak yang masih kecil kepanikan, sama-sama mengatur langkah pulang. Ubatnya cuma serbuk kopi buat menghentikan darah dari mengalir. Luka emak terbuka merah. Bapa pula ketika itu di Singapura. Niat hati emak hendak menanam ubi buat menambah-nambah rezeki anak-anak. Sekalipun hanya nasi bergaul minyak atau garam, kicap pun bukan selalu ada bekalan. Pada emak, lebih molek jika anak-anak dapat merasa ikan. Hebatnya emak bukan kerana apa yang saya kisahkan di atas. Pada zaman itu, begitulah adanya kehidupan orang kampung, bergantung sepenuhnya pada kudrat tulang belulang, bersahabat pula dengan alam tumpang cari makan. Segala buah, sayur ulam, bahkan ubat-ubatan, ikhtiar setiap yang hidup. Pada hemat saya, hebatnya emak kerana bagaimana emak mengerah kudratnya
untuk memastikan kami 13 orang ini tumbuh besar hingga menjadi orang. InsyaAllah, emak berperang dengan isu keselamatan. Emak sering ditinggalkan nutrisi, pendidikan, akhlak dan moral. Hal berkaitan persekolah, emak akan uruskan pendaftaran, syarat PIBG, dan sudah tentu tanda tangan emak selalu ada di buku rekod kemajuan sekolah kami adik-beradik. Setiap akhir tahun, emak akan ke sekolah menyaksikan anak-anaknya naik pentas. Bagaimana emak yang pendidikannya sehingga darjah 3 itu memotivasikan diri untuk istiqamah mengajar kami mengaji Al-Quran setiap malam selepas salat maghrib hingga kami khatam. Sedangkan tenaganya saya kira sudah habis. Tadi siang rutin hidup emak bukan kaleng-kaleng. Dari bekerja di sawah atau di kebun getah beralih kepada mengurus rumah tangga. Sejurus selepas itu menjadi pengasuh anak-anak. Berderet saya adik-beradik duduk bertinggung menunggu giliran mandi di jurus air yang emak cedok dari pergi. Gosok-gosok badan tu cepat, gesah emak. Setimba demi setimba emak mencedok. Kadangkala emak menjadi jururawat. Sering bila petang menunjukkan diri, emak juga menjadi penternak. Lembu ditarik pulang, ayam pula ditempik masuk kerban. Sedang esok hari mak bangun pagi, menyedarkan kami dari terus lena diulik mimpi. Lantas emak menyusuri hari demi hari tanpa mengalah kepada jemu, tanpa tunduk kepada stres maupun malu pada masyarakat lantaran keluarganya serba kekurangan. Hari ini hari raya. Raya tahun ini walaupun gelisah, kita dik kerana ribut pandemik COVID-19 belum berakhir, emak tetap gembira. Emak solat sunat Aidilfitri diimamkan oleh abang. Abang yang kerananya lah mak dijemput untuk memberikan sedikit ucapan di pentas sekolah. Lantaran abang mendapat keputusan terbaik dalam ujian penilaian darjah 5. Atas izin Allah, tahun ini diminta lagi bercakap mengenai abang. Kali ini emak berteman cahaya kamera dan mikrofon pula. Emak yang saya temani nampak tenang, menjawab seadanya. Ya, emak akui dia gembira. Begitulah pengorbanan seorang emak yang membesarkan 13 orang anaknya.